segumpal darah. Ya, maknanya itu selepas itu dikira sebagai nifas, bukan haid. Kenapa kita kena tahu? Sebab hukum perbezaan antara nifas dengan haid definitely berbeza. Kalau hukum darah haid, dikira haid mesti 24 jam. Maksimum 15 hari. Tapi nifas hukumnya minimumnya bukan 24 jam. Selahzah. Apa makna selahzah? Sedetik. Tu. Dan maksimum 60 hari. Jadi berbeza. Jadi pada audien, hadirin, kena kenal betul-betul, pastikan betul-betul ya supaya kita tidak lari daripada hukum dan tidak sampai melakukan ibadah dalam keadaan kita berhadas besar. Ataupun kita meninggalkan ibadah disebabkan kita fikir kita dalam keadaan hadas besar, tapi rupanya tidak. Sebab itu kena alert betul-betul ya. Saya ulang lagi sekali. Nifas dikira selepas kelahiran sempurna bayi ataupun kelahiran sempurna seketul darah ataupun seketul daging dalam kes keguguran. Jadi ya, kalau dalam kelahiran bayi yang sempurna, majoriti orang tahu itu nifas. Tetapi dalam masalah keguguran, seketul darah atau seketul daging, ada yang kurang arif. Sebab pengalaman saya, ramai juga yang bertanya dengan saya secara telefon atau PM atau DM mengatakan, saya macam ni, macam ni, macam ni. Nak kira macam mana? Adakah saya ni dalam keadaan haid? Ataupun adakah saya ni istiadah? Ataupun adakah nifas? Terutama yang awal, yang terlalu awal keguguran. Contoh, seketul darah. Kan dia confuse kan? Jadi insya-Allah selepas saya memberi penerangan, harap-harap audien tidak confuse ya, tidak celaru. Ya, walaupun seketul darah. Apabila hajah ataupun audien ya confirm tak mengandung. Contoh tak datang bulan, pergi test. Sekarang test kan senang kan? Ada alat tengok 2 garis. Oh, saya dah mengandung. Contoh. Ya, selepas tu seminggu lepas tu yalah kalau Allah nak bagi keguguran. Jadi keluar betul katakannya. Jadi dia anggap benda tu haid atau nifas. Maka apabila dah dikonfirmkan dia mengandung, walaupun yang keluar tu macam haid tapi dia adalah keguguran, maknanya nifas. Ya, sebab katakan kalau dia keguguran dia keluar sekaligus. Ya, berketul-ketul sekaligus. Jadi lepas tu dah tak keluar lagi. Kalau dia tak faham, nanti dia kata itu istiadah. Sebab haid kan 24 jam, dia istiadah. So apa yang menjadi masalahnya, dia tak mandi wajib. Dia dah confuse kan, dia tak mandi wajib. Dia kata, saya lewat 2 minggu, tak datang bulan, saya cek ada 2 garisan, maknanya saya mengandung. Lepas tu katakan 2-3 hari, saya turun darah. Dia kata betul-betul. Tapi dia tak suspek itu sebagai nifas. Dia kata, tu haid lah tu. Dia kata, contoh ya. Jadi saya nak bagi betul-betul faham ya, yang mendengar. Jadi bukan haid itu. Itu adalah keguguran. Maknanya walaupun baru 2 minggu mengandung, pregnant, itu adalah keguguran, maknanya termasuk dalam nifas. Jadi kalau katakan dia keguguran sekali harum, sekaligus, dia keluar betul-betul, terus stop. Apa yang perlu dia buat? Ya, jangan tak mandi. Jangan kalau haid dia tak mandi. Sebab apa? Dia fikir haid 24 jam. Ini terus keluar. Jadi dia kata bukan haid. Darah pasat ataupun darah istiadah, dia cuci, ambil semayang. Tu dah keadaan berdosa. Dia kena mandi wajib, iaitu mandi wiladah. Ya, mandi wiladah kerana keguguran. Sebab keluar, stop, tak keluar lagi. Ya, jelas ya kat situ. Macam tu. Ataupun keluar seketul daging. Katakan dah 2 bulan ke 3 bulan ke, keluar bulat je macam daging seketul. Contoh.
pun dia kira sebagai nifas. Dan juga keluar selepas 9 bulan lahir sebagai bayi yang sempurna pun dia kira nifas. Jadi tempoh minimum nifas adalah selakzah mengikut kepada kisah Saidina Fatimah yang melahirkan hanya selakzah darah keluar. Itu kena faham. Jadi berapakah tempoh maksimum untuk untuk nifas adalah 60 hari. Sama ada dia berhenti jalan maknanya 60 hari tempoh nifas Jadi itu maksimum. Minimum dia selakzah sedetik, maksimum dia 60 hari. Jadi perbezaan dengan haid, minimum dia 24 jam, maksimum dia 15 hari. Itu so jangan confuse. Jadi lumrahnya untuk nifas ini kebiasaannya 40 hari. Itu biasa. Kalau kata 20 hari ustazah boleh, 5 hari boleh, macam tu. Jadi itu kena faham. Jadi kat sini cuma apa yang perlu saya nyatakan sekali lagi hukum orang yang bersalin tetapi ada stop. Maknanya tak kisahlah stopnya 1 hari ke, 3 hari ke, 4 jam ke, asalkan dia melewati waktu solat, maka wajib bagi dia mandi wiladah. Ini yang saya nak ulang balik bagi kepahaman tentang wiladah. Maknanya katakan satu orang perempuan itu melahirkan, sama ada keguguran ke ataupun melahirkan yang sempurna waktu pukul 10 pagi. Contoh dan dia tidak keluar darah selepas itu sehingga masuk waktu zuhur, maka pada masa itu dia wajib mandi wiladah untuk membolehkan dia solat zuhur. Macam tu. Jangan sampai dia tidak mandi wiladah. Tetapi kalau selepas dia keguguran ataupun dia bersalin, mandi wiladah mandi wiladah diikhlas. Maknanya siapa selepas melahirkan diikuti dengan darah nifasnya keluar, maka tidak ada lagi mandi wiladah baginya. Tu kena faham. Kalau dia mandi juga wiladah dalam keadaan dia bernifas, maka hukumnya haram, berdosa. Okey tu. Jadi sekarang ni catatan saya nak bagi penerangan macam soalan. Jadi mudah untuk mana Ustazah? Ustazah hilang. Ustazah hilang. Dan berputus-putus itu tidak melebihi 12 hari, maka itu semua dikira sebagai nifas. Contoh dia bersalin 1 hari bulan. Dia turun nifas katalah 5 hari. Hari ke-6 sehingga hari ke-10 stop, tak ada. Lepas tu hari ke-11 keluar lagi. Sampailah katakan hari ke-20. Lepas tu dia stop lagi 5 hari. 5. Lepas tu lagi. Walaupun dia on off tetapi tempoh dia off tu tidak melebihi 15 hari. Dan on off itu tidak juga melebihi 60 hari. Ini kena faham dengan jelas. Saya ulang balik. Maksimum nifas 60 hari. Walaupun keadaan turunnya nifas itu tidak secara terus-menerus, ada on, ada off, tapi masih dikira nifas dengan syarat yang pertama, berhentinya itu tidak melebihi 15 hari. Contoh, hari pertama bersalin dia keluar sehingga katakan 10 hari. Lepas tu dia stop 5 hari. Lepas tu dia keluar balik. Tak kira lah keluar tu berapa hari, 7 hari ke 8 hari. Lepas tu dia stop 3 hari. Lepas tu dia keluar balik.
masih dikira nifas kerana stop dia itu tidak melebihi 15 hari. Ya, sehingga maksimum 60 hari. Tapi kalau dia stop lebih 15 hari, maka itu nifas dia telah terhenti. Contoh, dia bersalin 1 hari bulan 7. Dia keluar nifas, katakan 15 hari. Sampai 15 hari bulan 7. Lepas tu dia stop, tak keluar darah sehingga 30 hari bulan. Makna daripada 16 hari bulan sehingga 30 hari bulan dia tak keluar darah. 15 hari kan? Jadi hari yang ke-16 dia keluar balik. Maka hari yang ke-16 dia keluar itu bukan nifas. Tetapi haid yang pertama. Ya, ingat tu. Haid yang pertama. Ingat, kalau dia keluar, dia stop melebihi 15 hari. Walaupun belum sampai 60 hari maksimum. Jelas Jelas tak kat sini? Saya ulang lagi sekali. Ya, sebab kadang-kadang persoalan ni ramai orang confused. Maksimum nifas 60 hari. Tetapi itu tidak syarat semuanya menjadi nifas. Jika ada sesuatu kes berlaku. Contoh, dia bersalin pada 1 hari bulan 7. Dia turun nifas 15 hari. Sampai 15 hari bulan 7. Selepas itu, 16 hari bulan sehingga katakan 31 hari bulan, stop. Langsung tak ada keluar darah. Maknanya 16 hari dia tak keluar. 1 hari bulan 8, dia keluar darah balik. Sehinggalah katakan hari ini. 5 hari bulan. Ya, dah 5 hari dia keluar balik. Jadi macam mana nak kira? 1 hari bulan 7 sehingga 15 hari bulan 7, 15 hari itu adalah nifas. Selepas itu 16 dia berhenti sehingga 31 hari bulan 7. Itu dia panggil nakok suci. Sebab dah 15 hari, lebih 15 hari. Okey, selepas itu dia keluar balik 1 hari bulan 8 sehingga hari ini 5 hari bulan 8. Itu dipanggil haid yang pertama. Maknanya nifas dia finish already. Orang putih cakap, dah tak ada lagi dah. Ya, dia tak boleh lagi sambung. Walaupun dia kata, ustazah, saya kalau nak ikut 15 campur 16 baru 31. Maknanya ni yang keluar satu ni nifas lagi. Tak. Dia tidak begitu. Jarak berhenti tu dah jadi lama syarat untuk jangan terputusnya nifas itu mesti waktu nakok sucinya tidak melebihi 15 hari. Faham ya? Jadi 1 hari bulan 8 sehingga 15 hari itu adalah haid. Jadi haid. Pasal kena faham haid, nanti saya tak nak awak kira silap. Sebab haid kan maksimum 15 hari. Ya, ada nak tanya? Maaf Ustazah, tadi yang bersambung-sambung tu, yang 15 hari yang tidak boleh lebih daripada 15 hari. Kalau bersambung-sambung tu kan? Boleh. Yang pertama, dengar balik ya, saya ulang. Yang pertama, dia nifas. Katakan 1 hari bulan sehingga 15 hari bulan, straight 15 hari lah kalau kata awal. Lepas tu dia berhenti 5 hari. Ya, 15 sampai 20 hari bulan dia berhenti. Lepas tu 21 hari bulan 8 dia on balik. On katakan 5 hari. Lepas tu dia off lagi 2 hari. Itu dia kira nifas sebab dia punya off dia tidak melebihi 15 hari. Jelas tak? Tapi maksimum Faham. Faham ya? Tapi maksimum dia tidak melebihi 60 hari. Kalau dia punya on off dia tu dalam tempoh 60 hari, on off dia tu tidak melebihi 15 hari straight, maka dia dikira nifas. Walaupun tadi katakan ya, dia keluar 5 hari. 1 hari bulan 7 dia bersalin, dia keluar sampai 5 hari bulan 7. Lepas tu dia off 3 hari. Lepas tu dia on lagi, keluar darah lagi. Lepas tu dia off. Walaupun dalam tempoh 60 hari, dia ada off 16 hari. Tetapi tidak straight. Tidak straight 15 hari. Dia off 5 hari. Lepas tu
keluar lagi, off lagi 3 hari. Lepas tu keluar lagi, off lagi katakan 7 hari. Walaupun walaupun off dia tu, kalau kita campurkan tu 5 hari, 3 hari, 7 hari, dah jadi 16 hari Ustazah. Tak apa. Yang penting kena fahamkan off dia tu tidak straight 15 hari. Jelas tak kat sini? Okey, jelas. Jelas Tapi walaupun tidak melebihi 15 hari, off dia tu tidak straight 15 hari tapi maksimumnya 60 hari. Boleh faham? Baik, Maknanya betul, kalau betul. dia bersalin 1 hari bulan 7, dia akan habis nifas dia pada 30 hari bulan 9. Betul tak? 2 bulan lah, 60 hari. Betul Tapi dengan syarat dia punya berhenti tu 5 hari, 3 hari, 2 hari, maksimum pun 10 hari. Tapi dia tidak straight 15 hari. Jelas tak kat sini? Jelas. Jelas. Ya, jadi berbanding yang kedua tadi, walaupun dia keluar 15 hari. 15 hari dia keluar non-stop. Macam terus saja hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 15 hari darah keluar lebat. Lepas tu dia pasal dia dah keluar banyak lebat, lepas tu dia terus off sampai 16 hari. Tak ada keluar darah. Jadi tengok 1 hari bulan dia bersalin, dia keluar terus direct sampai 15 hari. Hari ke-16, 16 hari bulan 7 berhenti sehingga 31 hari bulan 7. 16 hari tak ada keluar darah langsung. Lepas tu 1 hari bulan 8 dia keluar. Itu maknanya dah 15 hari stop straight. Maka yang keluar pada 1 hari bulan 8 itu adalah haid yang pertama, bukan nifas. Jelas yang tu jelas Jelas Okey, jelas. Walaupun dia baru bersalin 31 hari. Walaupun dia baru bersalin 31 hari, tetapi hari yang ke-32 hari itu adalah haid, bukan nifas. Jelas kat situ? Jelas tak? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Jadi kat sini jangan ikut pantang orang Melayu. 44 hari ke apa ke, tak. Dia tengok pada keadaan. Tu yang tadi orang lelaki pun tak apa boleh dengar benda ni. Kalau kata isteri dia tak faham ke, anak dia kalau dia kata isteri dia dah menopause, anak dia ke, dia boleh jelaskan benda ni. Maknanya 1 hari bulan tadi bila haid, maka dia kena kiralah haid tu berapa hari. 7 hari, maksimum 15 hari kan. Macam tu. Itu jadi yang itu perbezaan nifasnya dengan haid. Okey, yang kedua. Soalan, saya bagi lagi soalan. Jika ada wanita setelah bersalin keluar darah nifas selama 59 hari. Ini yang kedua. Tadi dia berhenti 15 hari. Ini dia keluar. Keluar, tapi kata orang keluar merenyeh-renyeh lah. Hari ini keluar sikit, petang keluar sikit, tapi tak ada stop. Setiap-tiap hari keluar. Tapi katakan pukul 9 keluar. Sampailah pukul 11 pagi. Lepas tu berhenti 11 sampai pukul 3 petang. Petang pukul 3 sampai pukul 5 keluar. Tapi tiap-tiap hari keluar. Sehingga 59 hari. Kan 60 hari maksimum. 59 hari dia keluar. Kemudian 2 hari dia berhenti. Jadi 59 hari dia keluar. Hari yang ke-60 dia berhenti. 61 dia berhenti. Maknanya dia wajib mandilah. Lepas itu keluar lagi 3 hari. Jadi yang 3 hari keluar itu dia panggil apa? Dia panggil juga haid. Walaupun tadi dia cuma gap 2 hari. Saya ulang balik Satu orang wanita yang dalam keadaan nifas, dia straight keluar 59 hari. Non-stop. Cuma dia stop macam tu lah, stop sikit-sikit. Tapi setiap hari keluar. Setiap hari dia keluar, hari-hari dia keluar. Walaupun tidak 24 jam. Sampai hari yang ke-59. Baru dia betul-betul kering. Jadi hari yang ke-60, dia mandilah. Dia mandi 2 hari. Dia kering betul-betul 2 hari. 60, 61. Dia berhenti. Lepas tu 62 hari. Maknanya dia dah bersalin 62 hari. Dia keluar lagi darah. Tak kisahlah dia keluar darah tu maknanya melebihi 24 jam. Dia keluar lagi ke 2 hari, ke 3 hari. Jadi walaupun darah yang keluar 2 atau 3 hari,
itu dikira haid. Walaupun dia tengok gap dia tak sampai 15 hari. Tadi yang pertama kes dia mesti 15 hari. Ini saya tak nak semua confuse. Tadi kes yang pertama dia mesti wajib ada gap 15 hari. Baru hari yang ke-16 atau seterusnya keluar sebagai haid. Tapi ini yang kedua, gapnya hanya 2 hari. Tapi lepas tu dia keluar kira haid. Apa yang membezakan? Sebab yang kedua kes dia itu dia dah mencapai kepada 60 hari. Sebab kan tadi tempoh maksimum nifas 60 hari kan. Jadi dia keluar 59 hari. Hari yang ke-60 dia bersih. Itu hari yang last day lah. Last day untuk nifas. Jadi dia dah tak keluar, dia mandi, dia apa? Lepas 2 hari dia keluar. Yang tu dia kira haid. Bukan istiadah. Ini nak kena faham. Sebab nanti kalau orang tak faham, okey saya dah berhenti 59 hari. Saya dah mandi, dah semayang. Lepas tu 2 hari lepas tu saya keluar darah. Oh ni istiadah ni. Cuci-cuci solat. Tak boleh. Sebab dia ada perbezaan sikit antara nifas pergi haid. Yang ni kena jelas betul-betul. Nifas pergi haid ada perbezaan, ada tempoh dia tak sama macam haid pergi haid. Haid pergi haid, haid pertama pergi haid kedua 15 hari. Perbezaan antara nifas nak pergi haid kalau belum cukup 60 hari, 15 hari. Tapi perbezaan nifas nak pergi haid, kalau nifas tu maksimum 60 hari, perbezaannya tak ada 15 hari. Mungkin perbezaannya setengah hari saja. Mungkin perbezaannya 1 hari. Jelas ya? Jelas. Ada persoalan? Boleh faham tak? Faham. Faham Ustaz. Faham ya? Okey. Jadi kat sini dia kata 2 hari berhenti dihukumkan suci. Nakok suci. Dan darah yang keluar 3 hari selepas itu adalah haid. Jadi ini jelas. Supaya tidak nanti teranggap istiadah. Macam tu ya. Jadi bila wanita tersebut setelah bersalin mengeluarkan darah nifas, maka haram baginya mandi wiladah. Ya. Jadi kat sini saya nak mengirakan waktu 60 hari itu bermula dari mana. Katakan seorang wanita yang bersalin, dia terus turun nifasnya. Maka waktu nifasnya tu serentaklah daripada hari bersalin sehingga maksimum 60 hari. Tetapi dia tak sama ya setiap orang. Ada wanita yang dia bersalin, dia rehat. Darah nifas tak turun selama 3 hari, 4 hari, 10 hari. Selepas itu baru dia turun. Maka tempoh pengiraan nifas tetap pada hari pertama bersalin. Bukan hari pertama turun darah nifas. Itu pun kena jelas. Sebab kalau audiens mengirakan nifas dikira pada hari turunnya darah nifas selepas katakan 10 hari, maka nanti dia katakan maksimum dia sampai 60 hari, dia dah lebih 10 hari. Sepatutnya tu dah masuk 70 hari tapi dia kira 60 hari. Itu pun kena jelas. Jadi bermula saat pengiraan maksimum tempoh nifas adalah daripada keluarnya bayi. Sama ada keluarnya darah nifas ataupun tidak, maka tempoh nifas dikira daripada keluarnya bayi, bukan keluarnya darah nifas. Okey, jelas ya? Okey, yang ketiga. Ni yang ketiga ya. Tadi yang pertama, ya saya ulang balik. Sebab ni dia macam confuse ya kalau saya bimbang ada keraguan. Jadi yang pertama, ya tengok nifas dia ada 3 jenis. Yang pertama, keluar bayi terus diikuti nifas 15 hari straight. Lepas tu berhenti 15 hari atau 16 hari. Maka hari selepas itu haid. Itu satu. Yang kedua, nifas keluar straight sehingga katakan 59 hari. Selepas itu berhenti 2 hari. Hari yang ke-60 keluar balik darah. 2 hari ke, 1 hari ke, 3 hari ke, maka itu dikira haid. Ini ada satu lagi, ya katakan melahirkan bayi. Ya. Selepas itu tak ada keluar nifas.
Nifas langsung tak keluar. Sehingga hari ke-16 baru keluar. Hari ke-16 baru keluar darah. Maka itu juga bukan nifas. Itu dah jadi haid. Pasal tempoh bertenangnya itu melebihi 15 hari. Ya? Maknanya dia dah mengikut macam kes Sayyidatina Fatimah, keluar darah, keluar bayi, keluar darah selakzah, tak ada keluar lagi darah. Tapi Sayyidatina Fatimah terus tak keluarlah darah. Tapi ini hari ke-16 ke hari ke-17 selepas bersalin baru dia turun darah. Maka hari yang ke-16 atau dan seterusnya ke atas, hari ke-17 ke hari ke-18 ke baru keluar. Tak pernah keluar. Lepas bayi keluar tak ada keluar darah. Langsung tak ada keluar darah walaupun sehari. Kosong aja, cantik, bersih aja. Sampai hari ke-16 atau 17 baru turun darah. Maka darah yang turun itu dikira haid, bukan lagi nifas. Sebab tempoh antara bersalin dengan turun darah itu melebihi 15 hari. Ini pun kena jelas. Ya? Tu. Jadi kat situ kena hajah-hajah kenal pasti haid dengan nifas. Ya? Jadi ada 3 tadi. Jadi pertanyaan penerangan kat sini, saya soal nanti saya jawab sendiri. Dalam keadaan begitu, adakah wajib mandi? Contoh, turun darah nifas 15 hari. Berhenti 5 hari. Adakah nak menunggu atau wajib mandi? Maka hukumnya wajib mandi. Dengan cara kita semak melalui kapas. Ya, kira memak melalui kapas, betul-betul nakok bukan patrah. Saya pun minggu lepas dah terangkan apa itu nakok, apa itu patrah. Maknanya kita cek dengan kapas ke dalam kemaluan, ya, bersih. Kapas itu bersih, tak ada menunjukkan keruh-keruh ke apa, very clear, putih, bersih. Senang cakap macam ingos, contoh. Maka wajib kita mandi. Wajib semayang, wajib puasa. Boleh dijimat, maaf ya. Ini saya cakap walaupun masa tu kata orang dalam hari, tak boleh. Tapi hukum fiqah boleh. Cuma bergantung kepada kesihatan kita. Normalnya masa tu kita dalam keadaan baru 15 hari bersalin, memanglah tak kuat lagi. Tapi hukum boleh tak? Boleh. Tapi tak sesuailah dengan kesihatan. Ya, itu nak beritahu. Jadi kena semayang. Tapi kalau ustazah lepas 5 hari saya dah mandi keluar darah balik, macam mana? Keluar darah balik itu dikira nifas balik. Tapi hukum fiqah tadi mengatakan bila berhenti kita cek putih bersih kena mandi. Sebab kita tak tahu, kita bukan Allah, kita tak tahu. Kita tak tahu apa sama ada dia berhenti terus ataupun dia akan datang balik. Jadi mengikut hukum fiqah, apabila berhenti kita cek nakok, kita mandi, kita semayang. Cuma kalau keluar balik kita stop balik. Lepas tu nanti bila berhenti kita cek balik. Kalau nakot lagi kita mandi lagi, kita semayang lagi. Macam itulah berulang-ulang. Hukumnya tidak dosa. Tapi hukum fiqah wajib buat. Macam tu. Wajib berhenti ya. Jadi jelas. Jadi kat sini ada pertanyaan ya. Kalau tak ada saya sambung. Ya. Saya nak tanya sikit. Ya boleh. Ada nak tanya ya Hajar Ruby. Apa tu? Ni bila ketika mengandung dalam 8 bulan turun darah selama 1 hari. Darah apa tu Ustaz? Okey, melebihi 24 jam tak? Melebihi. 1 hari itu dia ada 2 pengertian. 1 hari itu 12 jam atau 1 hari itu 24 jam. Kurang daripada 24 jam. Macam ni. Mengikut mazhab Syafi'i ya. Mengikut mazhab Syafi'i, wanita-wanita yang mengandung boleh didatangi haid. Ni mengikut mazhab Syafi'i. Saya hanya menerangkan manhaj Syafi'i ya. Jadi macam itu yang diikut arahan pemerintah. Mengikut mazhab Syafi'i, wanita-wanita mengandung boleh didatangi haid sekiranya dia berciri-cirikan haid. Kalau dia mengandung tak kira. Start sebulan, 8 bulan, contoh macam Hajar Ruby tanya,
tadi 8 bulan dia diturunin darah 1 hari. Sebab tu saya nak penjelasan 1 hari itu berapa. Kalau 1 hari itu 24 jam, maka dia adalah haid. Tapi kalau 1 hari itu kurang daripada 24 jam, maka dia dipanggil darah fasad. Ya. Jadi kalau haid, dia berhenti selepas 24 jam, maka wajib mandi wajib. Ya. Mandi wajib, selepas itu baru buat ibadah. Tetapi kalau keluarnya hanya 12 jam, ya, itu adalah darah fasad, tidak perlu mandi wajib, hanya cuci bersih, solat. Tapi semasa tempoh darah itu keluar, ya, dalam keadaan mengandung darah itu keluar, maka ditangguhkan solatnya. Kenapa kena tangguhkan solat? Sebab kita kena pastikan sama ada dia darah haid ataupun darah fasad dengan menunggu sehingga 24 jam. Jadi itu kena tunggu. Jadi kalau ikut mazhab lain mungkin dikata tidak. Tapi sebab kita Syafi'i kita kena tunggu. Sebab kita keluar darah kita tak boleh kata oh ni mengandung saya solat. Nanti kalau confirm lebih daripada 24 jam dah haid, dah berdosa. Jadi kita hanya mengkasat dalam hati, ya Allah aku tangguhkan solat aku ini kerana aku nak memastikan sama ada darah yang keluar masa aku mengandung ini, adakah ianya haid ataupun darah fasad. Macam itu. Jadi kalau confirm haid, tak perlu qada solat, hanya perlu mandi wajib, selepas tu baru solat. Tetapi kalau turunnya darah itu tidak sampai 24 jam, maka solat yang kita tinggalkan tadi sama ada 1 waktu atau 2 waktu, ya kita qadakan. Jelas ya Jarubiah? Jelas. Okey. Ada lain nak tanya? Sebelum saya sambung lagi. Okey, kalau tak ada yang nak tanya, saya sambung kat sini. Bagaimana dengan hukum air yang keluar dari lubang vagina setelah haid berhenti ataupun setelah nifas berhenti? Maknanya kadang-kadang ada air yang keluar. Maaf ini memang tak apa, untuk lelaki pun dengar pun tak ada masalah. Bagi suami, air yang keluar itu kalau dia tidak keruh, air itu jernih, maka itu dipanggil, kadang-kadang doktor kata air subuh lah, menandakan seorang wanita itu subuh selepas dia keluar nifas ataupun haid yang macam lendir dan ingos itu, maka itu adalah tanda-tanda suburnya wanita. Tapi apakah hukum keluarnya? Hukum keluarnya tidak mewajibkan mandi wajib. Hanya perlu dicuci. Dan air itu apakah hukumnya? Bernajis. Jangan ada kata, oh ini bukan air najis ni. Air lendiran seperti hingos, tak najis. Jangan. Najis kerana keluarnya dari dalam. Ingat pada permulaan kita belajar taharah, apa-apa yang keluar dari 2 lubang, sama ada depan atau belakang, maka mewajibkan kita berwudu. Batal wudu. Apabila batal wudu menunjukkan apa yang keluar itu najis. Tu kena faham. Cuma yang tak najis kalau keluarnya peluh di bahagian luar, di bibir luar ataupun sehingga kepada lubang yang nampak semasa kita mandi wajib dalam keadaan mencangkung. Itu tak najis dan tak batal wudu. Sama ada yang keluar itu air ataupun angin. Yang orang kata kentut vagina tu Kalau keluarnya antara 2 bibir ataupun yang air keluar tu biasanya peluh. Ada orang perempuan dia berpeluh. Maaf saya cakap direct. Dia yang keluar tu bukan air kotoran. Dia yang bahagian luar tadi peluh. Ada orang yang berpeluh. Macam tu. Itu tak najis. Ataupun tadi kentut vagina bahagian luar. Bahagian luar tu yang mana? Hadnya dalam hukum fiqh apabila dia mencangkung, nampak sedikit, yang mewajibkan masa mandi wajib sama ada mandi haid atau mandi nifas, air mesti sampai kat situ. Kalau air tak sampai kat situ, tak sah mandi wajib. Kerana itu adalah ruang lubang yang terbuka, yang kena. Sebab tu mandi wajib tidak, sesiapa yang mandi berdiri, tidak menyangkung walaupun sedikit, maka tak sah nanti dia punya solat. Begitu juga ada dari segi keputihan.
ya. Putih jernih, putih kuning, putih hijau, itu semua najis, ya, yang membatalkan wudu dan juga kena dibasuh. Okey. Jadi kat sini saya dah jelaskan tentang nifas, ya. Harap-harap boleh faham, ya. Ustazah ada soalan. Boleh? Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Kalau kita sedang darah haid, pada awal permulaan haid tu keluar sedikit tau macam tanda-tanda coklat. Lepas tu macam dalam tempoh 24 jam dia tak keluar. Selepas 24 jam atau 40 apa ni, kadang dia baru ni macam sampai masa makan masa sampai 48 jam tau. Lepas tu barulah dia kira heavy lah kan. So dalam tempoh yang keluar sedikit tu, bila dia macam tak keluar, kita kena mandi mandi dan solat macam biasalah. Okey, saya terangkan, ya. Dari segi haid tak apa, ya, kita ulang balik haid, ya, atau pertanyaan dia macam ni. Haid ni saya jelaskan kena faham yang 24 jam minimum. Yang katakan orang yang minimum yang perlu nak bagi faham jelas-jelas ni dua perkara. Minimum atau maksimum. Kalau orang yang di antara sebenarnya dia tak ada masalah. Yang perlu sangat kena faham orang yang minimum. Katakan dia keluar darah minimum 24 jam. Minimum tu kena faham, ya, non-stop atau minimum. Katakan kalau dia keluar ni pukul berapa, ya, yang pukul 10 katakan. Ya. Pukul 10 dia keluar non-stop sampai pukul 10 malam besok. Mesti keluar. Sama ada laju atau slow. Sama ada macam air pipe tu laju mendesar gitu ataupun dia menitis, leaking. Faham, ya? Boleh Pak jelas tak? Jelas. Tak stop tapi dia leaking. Leaking lah maknanya macam air pipe kalau buka tu dia leaking. Tis. Dia non stop. Ataupun dia lancar laju gitu. Mesti 24 jam non stop. Kalau dalam 24 jam tu ada stop, itu bukan dia kira haid. Satu lagi saya nak jelaskan yang kedua. Walaupun darah haid itu 15 hari maksimum, ya. Tapi ada orang dia macam merenyeh tau. Hari ni dia datang 1 jam. 1 jam je dia datang. Lepas tu malam keluar lagi 2 jam. Besok siang keluar 1 jam. Maknanya dalam tempoh 15 hari itu, ni kalau bagi orang yang merenyeh, ya, ambil perhatian. Dia kena rekod dia keluar. Katakan hari pertama dia keluar darah hanya 2 jam. Lepas tu dia berhenti. Tak ada keluar darah. Tak ada keluar darah. Lepas tu nanti hari kedua dia keluar lagi 3 jam. Lepas tu berhenti. Kita korek-korek pun tak ada. Kita kira dalam 15 hari itu cukup tak dia punya keluar tu 24 jam. Macam tu. Ya, cukup tak dia punya keluar tu 24 jam. Kalau walaupun 15 hari itu dia keluar hari-hari, hari ni dia keluar 1 jam. Besok dia keluar 1 jam. Besok dia keluar 1 jam. 15 hari. Tapi 1 hari 1 jam. Ya, 1 jam aja. Walaupun 15 hari, 15 jam aja. Tak cukup 24 jam. Maka itu bukan dikira haid. Nampak tu? Ya. Kena faham kat sini. Jadi katakan tadi persoalannya hari pertama dia keluar, kan? Warna tak, dia sebenarnya haid ni dia warna kadang-kadang ada orang keluarnya terang dulu. Lepas tu pertengahan baru darahnya hitam. Tak ada masalah. Dari segi warna, kalau dia tidak melebihi 15 jam, kita tak menggunakan hukum tamyiz. Maknanya perbezaan warna. Kita hanya mengikut hukum hari. Kalaupun dia keluar tadi macam persoalannya dia keluar, lepas tu berhenti, dia keluar lagi, warna merah ke, warna cair ke apa, tapi lepas tu hari yang ketiga baru lebat. Tak apa. Itu masih dikira haid kerana tempohnya tadi 15 hari. Jelas, ya? Faham tak yang bertanya? Faham. Cuma soalan saya tadi, masa hari pertama dia keluar sikit je. Lepas tu selepas keluar sikit tu mungkin dalam berapa minit lah, macam sejam lah kan. Lepas tu dalam tempoh lepas 24 jam tu dia tak keluar. Dia tak keluar langsung. Lepas tu lepas 24 jam atau 48 jam barulah dia keluar lebat.
Macam tu. Tu kira dalam tempoh yang dia tak Yang keluar tu. pertama tadi itu bukan head. Oh. Bukan head. Sebab apa bukan head? Sebab gap dia nak pergi yang ke lebat tu melebihi 24 jam. Betul? Betul. Kalau saya salah faham, betul kan? Betul Maknanya Ustazah. tadi hajah keluar. Kuning ke hijau ke apa sikit. Selepas itu nak keluar balik melebihi 24 jam. Betul? Betul Ustazah. Maknanya yang pertama tadi bukan head. Itu darah pasat. Oh. Ya? Okey. Jadi kalau macam tak confirm, tak apa, tak dosa. Macam saya kata tadi, tak dosa. Kalau hajah macam tak kekurangan ilmu ke apa kat situ, cuma dah belajar ni, qadakkan yang dah tinggal. Oh, okey Ustazah. Boleh? Boleh, Tapi boleh. katakan, saya ulang balik untuk penjelasan, kalau keluar sikit, tetapi dia keluar lagi sebelum 24 jam. Katakan selepas 10 jam keluar lagi. Itu dikira head. Oh. Sebab apa? Kalau melebihi 24 jam tak dikira head, pasal kita kena ambil hukum yang pertama tadi, kan minimum keluar head 24 jam. Betul tak? Betul Ustazah. Maksimum 15 hari. Jadi hajah tadi keluar, lepas tu berhenti melebihi 24 jam. Ya, Sampai betul. 48 jam. Sampai 2 hari baru keluar balik. Maka yang itu sebenarnya yang mula-mula tadi itu adalah darah pasat. Darah rosak ataupun dipanggil istiadah. Jelas Jelas Ustazah. Terima kasih ni. Sama. Ada lagi yang nak tanya? Ustazah nak tanya? Sambung? Yang mana Ustazah. tak jelas sebab mungkin pada pengalaman, jangan malu sebab apa guru saya pesan dalam bab agama tidak ada mencarut, tidak ada malu. Dia kena jelas. Ustazah nak tanya. Ya. Contoh kalau kita dah habis period tu, dah habis uzur tu, tapi masih ada kuning-kuning lagi, ada certain orang kata kuning tu pun masih bersih lagi. Nak pencerahan kat situ. Boleh. Dengan syarat jangan melebihi 15 hari. Hajah tadi dah kering. Katakan 7 hari dah kering kan. Tapi bila hajah nak mandi, hajah cek dengan kapas ada kuning-kuning, ada belak-belak ke, ada keruh-keruh sikit. Betul? Betul tak macam tu? Betul. Tapi masih dikira head jika ia belum melewati 15 hari. Boleh faham je? Okey, faham. Jadi ajar macam tu biasa pengalaman sebelum 15 hari kan? Betul? Sebelum 15 hari. Maknanya macam ni saya bagi penerangan secara umum, sesiapa yang datang haid, dah kering, dah bersih, katakanlah 7 hari, 10 hari. Kan sebelum mandi dia mesti pastikan nakok bukan patrah. Jadi caranya nak pastikan nakok, mesti wajib ni, bukan sunat-sunat. Bukan sunat. Sunat ni ada option, suka tak suka. Wajib compulsory. Jadi ambil kain putih atau kapas, kena korek kat dalam tu. Kena korek sedikit, tengok sama ada clear ataupun ada belak-belak. Belak-belak ni tak banyak, keruh sikit je. Katakan satu line macam sebatang mancis. Kita korek, ada nampak dekat kain kita tu macam sebatang mancis. Satu line lah. Ada apa? Itu masih dipanggil patrah. Maka dikira masih dalam keadaan haid. Dengan syarat waktunya masih dalam tempoh sebelum 15 hari. Tapi kalau dah lepas 15 hari, maka itu dipanggil darah fasad, istiadah. Maka wajib mandi dan solat. Jelas tak? Pertanyaan yang bertanya, jelas tak? Baik, jelas. Jelas ya? Okay. Alhamdulillah. Ada lain nak tanya? Ada lain nak tanya sebelum saya menyambung? Ada Ustazah. Ya, tanya. Silakan. Sebab saya yang ini kalau penerangannya macam nampak berbalik-balik tapi sebenarnya tidak. Sebab tu saya khawatir ada yang tak faham, jangan segan bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Ya.
Saya nak tanya, Ya saya. kalau budaknya anak saya OKU, memang masa dia dalam head tu, saya selalu mandikan dia, bila sekali kita niatkan dia, macam mana dia tak pandai apa-apa, macam mana tu? Oh, boleh. Sebab dia OKU. Sebenarnya dia lepas tafsir. Orang kampung cakap kan. Maknanya dia tak terlibat dalam hukum. Tetapi sebagai penjaga kan. Kita bolehlah. Kalau dia masih boleh faham dengar kata, kita cakap lah dengan dia ya. Ni mak mandikan. Kita yang meratakan dia. Tapi pesan dengan dia dalam hati. Anakku dalam hati sebab niat tu kalau boleh pada diri dia. Kita ni boleh buat secara zahir. Batinnya kena dia. Kalau boleh lah. Kalau dia OKU tapi akal dia tak OKU atau dia boleh dapat sikit-sikit. Cakap je dia nak dalam hati cakap. Jangan panjang-panjang ayat tu. Ayat niat tu jangan panjang. Cakap gini je. Aku mandi wajib kerana Allah. Cukup. Boleh. Agak-agak anak ajar boleh tak? Kalau kita Dia tak suruh boleh cakap. Dia tak boleh cakap. Tak ada apa. Kita uruskan dia semua, kita uruskan. Makan, mandi apa semua. Jadi memang cakap pun tak pandai lah. Langsung tak pandai ya? Tak semua langsung tak pandai apa-apa. Okey. Kalau macam gitu Hajar, dia sebenarnya lepas tafsir. Maknanya dia OKU, maaf zahir dan batin ya. Jangan ambil hati. Saya takut saya tercakap kasar ke terlepas cakap, Hajar ambil hati. Tapi saya lillahi ta'ala tak ada niat macam tu. Saya niat nak menyampaikan hukum. Maknanya kalau anak Hajar itu OKU mental, maka sebenarnya dia tak ada apa-apa hukum Jah. Faham ya? OKU ni ada dua Jah. Kalau OKU physical, ya, tapi mental dia okey, maka dia tertakluk pada hukum syariat. Tapi kalau fizikal dia elok, dia OKU mental, maka sebenarnya dia lepas tafsir. Lepas tafsir tu maknanya apa? Tidak wajib bagi dia menjalankan hukum syariat. Dia tak wajib solat, dia tak wajib mandi wajib, dia tak wajib puasa, dia tak ada dosa lah senang cerita. Boleh faham Jah? Ya, faham Ustazah. Jadi kalau Hajar nak mandikan pun boleh mandi, tapi niat tu kena yang honor. Honor tu yang kena niat. Katakan dia fizikal, tapi akal dia ada, Hajar boleh cakap nak anak niat mak mandikan gatakan badan. Tapi kalau dia memang tak ada apa-apa macam bayi tak faham apa-apa, tak perlu mandikan wajib sebab dia tak boleh niat wajib. Tapi sebenarnya dia tak berdosa. Dia tak berdosa, dia tak langsung tak ada dosa. Langsung satu hukum pun tak jatuh pada dia. Ya, faham Ustazah. Jelas dah. Terima kasih banyak Ustazah. Minta maaf ya kalau saya ada yang terkecil mengecilkan hati Hajar dalam penjelasan. Jelas saya faham. Terima kasih banyak. Sama. Ada lagi yang lain nak tanya? Yang tak faham atau ada pengalaman diri sendiri ataupun anak ke nak bagi clear? Sebab benda ni nanti menyangkut dengan ibadah. Kalau katakan yang dah terlepas kena qada balik. Macam tu. Ada lagi nak bertanya? Silakan. Ustazah, yang tadi darah rosak tu, yang sekejap keluar tu, kita tetap kena mandi wajib kan? Tidak. Tidak, Dik. Kalau darah fasad, tak perlu mandi wajib. Hanya cuci aja. Cuma kita kena tunggu. Kita tak boleh semayang juga. Kalau kita baru kena, katakan tadi kan Hajar keluar darah kan. Tapi Hajar kan kita bukan Allah, betul tak? Kita tak tahu ini keluarnya sampai tak 24 jam. Contoh. Jadi kita tak boleh keluar darah, kita tak boleh solat. Kita tunggu. Jadi kita cuma boleh kata, ya Allah, aku tangguhkan solat ini untuk confirm sama ada dia head ataupun darah fasad. Jadi kalau confirm darah fasad, maka hanya cuci je. Cuci bahagian tu, lepas tu ambil wuduk, solat dan qada solat yang tinggal. Tapi kalau melebihi 24 jam, maka itu dah confirm darah head, dia berhenti, barulah kita mandi. Okey Ustazah, terima kasih. Okey, jelas.
Ustazah, kalau puasa macam mana, kena qada tak? Puasa. Kalau kena faham. Kalau nakok haid atau nakok nifas, puasa kena qada. Tapi kalau nakok suci tak perlu. Boleh jelas tak tentang nakok haid dengan nakok suci? Kalau tak jelas saya terangkan. Tolong terangkan Ustazah, tak faham lah. Okey. Dia macam ni ya sayang. Katakan tadi hajah nifas kan, yang pertama tadi yang saya kata datang 15 hari, berhenti 5 hari, datang balik 10 hari, berhenti 3 hari. Betul tak? Jadi dalam masa berhenti tadi tu, hajah kan puasa, mandi, semayang, puasa kan? Lepas tu datang balik. Itu dia panggil nakok nifas. Maknanya dalam tempoh 60 hari, dia on off. Masa dia off, kena mandi, kena solat, kena puasa. Nak keluar balik, stop. Lepas tu berhenti, mandi lagi. Kena solat lagi, kena puasa. Macam tu. Jadi tak dosa. Tapi puasanya tak sah. Apa tadi? Solatnya tak sah. Jadi puasa kena qada. Macam juga katakan tu yang nifas. Saya bagi haid. Katakan haid macam ni. Hajah 1 hari Ramadan, hajah datang bulan. Sampailah 10 Ramadan. Lepas tu stop. 11 Ramadan, hajah cek nakok dah bersih. Hajah pun mandi. Jadi 11 Ramadan, 12 Ramadan, 13 Ramadan, 14 Ramadan, hajah puasa. 4 hari. Berhenti, hajah puasa. Sekalinya 15 Ramadan, turun darah 1 hari. Ngam-ngam 15 hari Ramadan kan, 15 hari baru hari yang ke-16 baru suci, hajah mandi. Jadinya hajah yang betul-betul tak puasa 10 hari sebab hajah confirm haid. Tapi 4 hari kan dah berhenti hajah puasa kan. Tapi hari yang ke-15 turun balik darah 1 hari. Maknanya yang 4 hari tadi hajah puasa dikira tak sah. Kena qada balik. Jelas? Jelas tak? Tengok tak ni? Jelas Tapi kalau yang dikatakan nakok suci, tengok macam ni. Nakok suci ya. Hajah datang bulan 1 Ramadan. Datanglah 7 hari sampai 7 Ramadan. Lepas tu bersih, kering 15 hari. Berapa jam? 15 campur 7 berapa jam? 7, 5, 22 betul tak? 22 betul Okey, tengok 1 hari 1 Ramadan datang bulan sehingga 7 Ramadan. Lepas tu berhenti 15 hari. Jadi 22 hari kan, 22 Ramadan. Lepas tu 23 Ramadan keluar haid lagi. Gap antara haid pertama dengan haid kedua ngam-ngam 15 hari. Tu yang orang kata aku bulan Ramadan kena haid awal dengan ujung, menyambut dengan menutup. Jadi yang 15 hari tadi berhenti, hajah puasa, lepas tu keluar balik, dah bersih 15 hari hajah puasa. Lepas tu keluar balik hari yang ke-22 atau 23 Ramadan, itu yang 15 hari itu dia panggil nakok suci. Tu puasa hajah sah. Pasal antara berhenti darah haid yang pertama, nak pergi keluar darah haid kedua tu 15 hari atau lebih. Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Jelas. Kalau berhenti, kalau dia berhenti tak cukup 15 hari, bersih, dia keluar balik. Tapi tadi macam contoh yang pertama, tu dia panggil nakok haid. Tapi yang kedua tadi dia berhenti, bersih 15 hari, baru dia jumpa haid yang kedua, itu dia panggil nakok suci. Jelas nakok haid dengan nakok suci? Jelas tak? Jelas Ustazah, jelas. Jadi kat sini kalau hajah nakok haid wajib qada puasa. Sebab puasa hajah tadi tak sah. Tapi kalau nakok suci tak perlu qada, maka puasa tadi telah sah. Okey. Okey. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi kita macam biasalah kita habis pukul 10.30 Admin? Boleh Ustazah?
Boleh ya. Jadi sekarang ni dah pukul jam saya 10 suku lah. Ada 15 minit lagi. Untuk pertanyaan saya buka. Untuk pertanyaan kalau tak ada saya sambung. Tapi kalau ada pertanyaan daripada pengalaman ke apa, saya lebih suka bertanya untuk penjelasan supaya hajar-hajar jelas. Sebab bab istiadah, haid dan nifas ni dia agak berat sikit lah. Okey, ada lagi persoalan? Tak ada ya? Okey, tak ada, saya sambung. Jadi kat sini, tempoh suci yang memisahkan antara haid dan nifas. Ya? Dengar betul-betul. Tempoh suci antara haid dan nifas tidak semestinya 15 hari. Ni kena ingat. Boleh jadi 15 hari, boleh jadi 1 hari, boleh jadi hanya setengah hari. Ni. Ya, tempoh haid suci antara haid dan nifas. Iaitu sekiranya nifasnya mencapai maksimum, maka 59 hari setengah ke 60 hari, maka tempoh haidnya keluar lagi, maka itu dah dikira haid. Jadi tempohnya sangat sedikit. Dia berbeza dengan istiadah. Kalau istiadah ni dia non-stop. Ni nak kena faham. Nifas 60 hari non-stop. Ya, maizon non-stop. Dah 60 hari nifas, 61 hari masih keluar, 62 hari masih keluar. Itu 61, 62 dikira istiadah. Tetapi kalau maizon sampai maksimum 59 hari. Nifasnya 59 hari. Berhenti 1 hari, 60 hari itu berhenti. 61 hari keluar darah itu dikira haid. Jelas tak maizon? Kalau maksimum nifas 60 hari, tak ada stop. Direct kepada 61 hari, 62 hari, 63 hari. Maknanya non-stop, darah yang turun, maka melebihi 60 hari, hari yang ke-61 dikira istiadah. Tetapi kalau nifas, maizon, berhenti kepada 59 hari, keluar balik kepada 61 hari, 59 ada lagi nifas. 60 hari, nifas berhenti. 61 hari turun darah, maka itu dikira haid. 1. Yang kedua, kalau maizon straight sampai 15 hari, nifas, hari ke-16, berhenti sehingga 15 hari. Maka hari yang ke-16 on balik, maknanya kalau dikira maizon baru bersalin 31 hari lah. Faham hari pertama bersalin, keluar nifas sehingga 15 hari. Hari ke-16 berhenti sampai hari ke-31. Lepas tu 1 hari bulan keluar. Maka yang itu dikira haid. Jadi dalam nifas ni dia lagi kompleks tau. Dia punya hukum dia berbanding haid. Jadi itu pun dikira haid. Nampak Ada 3 keadaan haid selepas nifas, iaitu sebab tu perbezaan dia tempoh suci yang memisahkan antara haid dan nifas tidak semestinya 15 hari. Depend kepada situasi, keadaan. Tetapi haid confirm antara tempoh haid pertama dengan tempoh haid kedua mesti wajib 15 hari atau lebih. Jelas Jelas tak? Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kat situ saya nak jadi kat sini tempoh suci yang memisahkan antara nifas. Ni saya nak cakap, ini hukum PK, minta maaf, jangan kutuk saya, jangan salahkan saya. Saya hanya cakap mengenai hukum, jangan kata ustazah macam tak ada otak. Ini dari buku fiqh. Tengok tempoh suci yang memisahkan antara nifas dengan nifas. Ini kena faham. Sucinya macam ni. Macam mana ustazah antara tempoh nifas dengan nifas? Tengok Seorang wanita yang baru bersalin
dan tidak turun lagi darah nifasnya. Makna lepas dia bersalin, dia tidak turun darah nifas. Itu yang saya kata kena mandi wiladah. Lepas dia mandi wiladah, dengar dijima oleh suaminya. Ni hukum. Dijima oleh suaminya. Jangan cakap ustazah tak ada otak punya suami. Baru bersalin dah jima, tu lain cerita. Ini cerita pekah. Dijima oleh suaminya. Setelah itu dia keluar darah nifas. Mungkin selepas dijima suaminya keluar nifas. Ya. Sehingga 60 hari. Ya, dah terusik mungkin dia keluar dia sampai maksimum. Sehingga 60 hari. Selepas tu suci. Dia suci 60 hari, sehari turun keguguran. Keluar segumpal darah. Maka ia kembali kepada nifas balik. Jelas tak? Boleh faham tak? Faham. Baik Zul? Ulang Faham tak? Ustazah. Okey. Ini saya nak cakap hukum ya. Jangan cakap ustazah tak ada otak. Panjang sikit matematik yang ni. Contoh Panjang sikit matematik dia. sikit matematik. Contoh. Satu orang wanita bersalin. Selepas bersalin, dia jenis yang darah nifas dia lambat turun. Ya, selepas bersalin, darah nifas tak keluar. Dia mandi wiladah. Lepas dia mandi wiladah, suami dia, kan dia dah boleh sembahyang. Dia dah boleh sembahyang sebab walaupun dia baru bersalin. Dia dah mandi wiladah sebab tak turun nifas, dia sembahyang. Bila dia sembahyang, suami dia tengok, oh awak dah boleh sembahyang. Maka saya boleh jima awak. Dia pun jima. Faham Suami dia jima. Selepas suami dia jima, darah nifas dia keluar. Selama 60 hari. Bentan. Contoh ini dalam hukum ni. Bukan saya cakap. 60 hari direct. Dia turun darah. Bentan. Itu dia kira nifas. Selepas itu, berhenti. Sehari, keguguran. Selepas 60 hari, dia turun nifas. Lepas tu hari yang ke-61, dia keguguran. Keluar seketul darah. Maka dia keguguran. Jadi apakah hukum selepas itu? Dikira nifas balik. Sehingga berhenti. Kalau katakan dia keguguran, lepas tu dia keluar darah 60 hari lagi non-stop, maka itu nifas. Jadi dia nifas yang kedua. Jadi maknanya nifas dia 60 hari campur 60 hari, 120 hari. Jelas tak? Ustazah bermakna dalam nifas tu dia boleh mengandung. Ustazah. Kenapa ada keguguran? Ini hukum sayang. Allah. Kalau saya jawab, saya tak tahu nak jawab. Tapi ini dalam buku fiqh mengatakan begitu. Maknanya boleh lah agaknya. Mungkin 1001 lah kes ni. Tapi dia boleh berlaku. Asalkan yang keluar, selepas itu dia berketul. Dan dia disahkan itu memang, kalau katakan darah tu kalau zaman sekarang lagi senang kan. Bawa darah tu pergi jumpa doktor, cek. Oh, dia kata memang betul. Ini seketul darah yang keguguran. Kalau tanya saya tak ada jawapan. Tapi macam itulah yang guru saya cakap. Kalau benda ni ada dalam buku, ada dalam hukum fiqh, maknanya ada. Ini pernah ada. Mungkin 1000 dalam satu. Kalau nak ikutkan, tak adalah suami yang isteri baru melahirkan nak dijima, betul tak? Tapi dia menceritakan kat sini hukumnya. Jelas kat situ? Jelas, bermakna dia continue lah dia punya. Continue. Dia cuma mungkin gap 6 jam, 8 jam. Ustazah, tapi kan ada kadang-kadang dia tak keluar darah. Lepas tu mungkin hari ketiga dah keluar darah. Jadi dia dah lepas dah wiladah tu dia dah mandi, dia solat. Ya, kena. Dia solat kan, dia solat. Jadi husband dah nampak, oh dah boleh solat. Okey, dah boleh. Tapi mungkin mungkin sebab kita bukan Allah. Kata ustazah kan, kita tak tahu dia sampai bila. Mungkin hari kelima dia keluar kan. Jadi dalam masa tu dia bersama, jadi tapi kemudaratan juga kepada sang isteri tu ustazah kan sebenarnya. Dalam keadaan yang tak sihat tu lah. Tapi kalau ikut hukum dia boleh ustazah? Boleh ke tak? Boleh. Kalau ikut hukum fiqh, selepas bersalin, kalau tak turun nifas, dia mandi wiladah, dia boleh semayang, dia boleh dijima. Tak dosa.
tak dosa dari segi hukum fiqh, tapi dari segi hukum kesihatan kan. Hukum kesihatan tak elok lah. Kalau tanya doktor pun tak sesuai lah kan. Isteri baru lepas bersalin, awak nak ni macam tu. Tapi boleh, cuma agak zalim lah benda tu. Macam tu. Faham. Boleh? Faham? Jelas? Jadi agak berat Berat tak Mazun nak memahamkan bab ni? Sebab tu nak kena faham calculation dia tadi tu. Sebab tu saya tak faham kenapa ada 60, kenapa ada lagi pula 60 kan? Tu nak kena dengar betul-betul. Sangat detail Ustazah. Maksudnya, dia nak menerangkan tadi tempoh suci yang memisahkan antara nifas kepada nifas yang kedua. Ini dalam hukum fiqh dia menceritakan hukum tempoh yang dikira antara nifas dan nifas. Tempoh suci dia. Makna tempoh suci dia tu berapa? Tak sampai 1 hari. Tak sampai 1 hari tempoh nifas dia tu dah kena nifas yang kedua. Sebab kena nifas yang kedua sebabnya dia keguguran. Selepas 60 hari dia nifas, hari yang ke-61 dia turun darah berketul-ketul. Kali disemak keguguran. Sebab masa hari pertama dia apa tadi? Dia berlahirkan sebab dia tak turun darah nifas, dia mandi wiladah, dia solat, suami dia tengok dah boleh solat, suami dia jimat dia. Nampak tak? Jelas Jadi macam tu. Kalau haid, dia ada tempoh dia. Antara haid pertama kepada haid kedua 15 hari. Wajib. Bukan sunat. Tapi antara nifas pertama dengan nifas kedua tak ada tempoh. Tempoh dia mungkin 6 jam, 1 jam, 1 hari, macam tu. Jadi nifas ni dia berlainan sikit. Okey Jadi kalau tak ada ajar. Sebab bila saya nak sambung yang ni nanti dia agak panjang. Jadi sebab waktu pun dah nak menghampiri 10.30 tu tak? Jadi kalau ada lagi pertanyaan saya buka pada pertanyaan. Kalau tidak ada tak jelas tak faham, minta saya ulang supaya jelas dan faham. Sebab saya rasa tajuk ni berat. Jadi saya tak nak macam memberatkan hajah-hajah dalam memikir. Sebab saya takut nanti dia confuse antara mana satu haid, mana satu nifas. Ni belum masuk istiadah. Sebab lepas ni nanti saya akan masuk istiadah. Jadi dia berat. Saya takut nanti dia tak boleh accept. Tak boleh nak nak menerima kepahaman tu. Ada siapa yang nak berikan soalan? Sebelum kita tutup kelas hari ni lah. Kalau ada sesiapa lagi nak minta lagi jelas pahaman, minta saya ulang balik. Ataupun yang penting boleh refresh pengalaman hajah di masa-masa lalu. Untuk nak bagi confirm sama ada betul atau salah apa yang telah hajah lakukan lah, kalau saya boleh tolong. Ustazah. Ya saya. Kalau dalam tempoh kita tengah berpuasa, lepas tu keluar darah apa tadi yang darah sakit. Istiadah. Lepas tu tapi keluar sikit je. Maknanya kita boleh teruskan puasa kan sehingga betul-betul kita keluar uzur lah. Okey, dia macam ni. Dari segi ni dia ada 2 hukumnya Jah. Saya bagi contoh. Okey, saya bagi contoh macam ni. Jah puasa. Katakanlah bagi contoh waktu bila Jah keluar? Waktu asar. Keluar sikit. Keluar sikit, lepas itu berhenti. Berhenti. Lepas tu katakanlah lepas asar lah, senang cerita. Lepas asar keluar darah. Lepas tu berhenti sampai maghrib Sampai maghrib tak keluar. Jadi hajah kata, tadi keluar sikit.
lepas maghrib tak keluar. Jadinya saya ni nak puasa ke tak puasa? Confuse ni. Lagi-lagi kalau yang experience pertama. Kalau yang selalu kena tak ada masalah. Jadi kat sini ada dua hukum. Hajah tengok fahamkan betul-betul ya. Kalau hajah keluar katakan darah itu lepas asar, lepas tu keluarlah tak tahulah sejam ke setengah jam ke. Lepas tu ataupun 10 minit, lepas tu dia stop sampailah masuk waktu maghrib. Ya, hajah tak berbuka. Pasal hajah kata tengok mungkin ni bukan darah haid. Lepas itu lepas maghrib dia keluar sampai jumpa maghrib besok. Maka yang keluar tadi waktu asar itu haid. Nampak tak? Nampak tak? Saya ulang balik ya. Okey. Ada keluar darah katakan pukul 6 petang. Keluarlah sampai 6 suku. 15 minit ke. Lepas tu berhenti. Yelah kali pertama, baru hari pertama kan hari pertama. Jadi berhenti. Ajah kata ini agaknya belum cukup 24 jam ni. Tapi kalau kita masa tu waktu sembahyang, kita tak boleh sembahyang maghrib. Kena tunggu. Sebab nak confirmkan 24 jam. Jadi puasa macam mana? Nak buka atau tak buka? Jadi kalau kali pertama, kena tengok ya. Kalau hajah kali pertama datang dan yang turunnya itu memang kata orang time period. Memang dah jangka. Memang dah jangka. Maka sewajibnya hajah batalkan puasa. Walaupun belum confirm haid. Walaupun belum confirm itu haid. Kerana itulah tempoh haid kita. Lain kalau hajah dah menopause. Kalau hajah dah menopause, ya tiba-tiba keluar darah, tu kita boleh kata, mungkin ini darah fasad. Aku dah lama tak datang bulan. Ya dah 5 tahun tak datang bulan. Makna turun. Tu hajah boleh tak batalkan puasa kerana hajah very confirm mungkin ini darah fasad. Tak dosa. Tapi kalau hajah belum menopause dan itu adalah memang kata orang dijangka waktu-waktu kita period. Walaupun mungkin kan period kita kalau yang biasa mungkin kadang cepat sehari, cepat 2 hari, cepat 3 hari. Maka itu dijangka period, maka hendaklah hajah berbuka. Untuk jalan yang paling selamat, dikhawatiri itu adalah haid, maka hajah nanti berdosa. Jadi katakan walaupun lepas tu dia berhenti, mana tahu malam dia sambung keluar darah tu sampai ke besok. Dia sambung daripada maghrib keluar darah tu sampai besok maghrib. Dah 24 jam. Maknanya tu dah haid. Tapi hajah membatalkan puasa tadi dengan niat. Ya Allah, aku batal puasa sebab ini memang dah time period aku. Maka aku batal kerana engkau. Jelas tak Jah? Jelas. Maknanya tapi kalau macam dia keluar sikit, lepas tu 24 jam tak keluar, besoknya kita boleh berpuasa semula lah. Boleh puasa semula, yang tu nanti kita qadakkan. Tak berdosa. Tapi tadi dua hukum tadi ya, 2 hukum. Bagi orang yang memang waktunya datang haid. Tapi kalau macam orang yang bukan waktunya datang haid, lagi-lagi kalau dia dah menopause, dia boleh ditangguhkan. Jelas tak kat situ? Ikut pada orang tu, bukan ikut pada mesti macam ni saya nak cakap. Tapi faham tak apa yang saya nak terangkan? Faham Ustazah, faham. Macam tu. Ya. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kena tengok kes, bukan kena pukul rata tak. Lain orang, lain dia punya hukumnya pandang tak semua orang sama senang ceritanya. Sebab tu masalah istiadah, haid dan nifas bagi wanita ni sebenarnya dia sangat kompleks. Sebab kalau saya pun cakap bab yang paling susah saya nak belajar adalah bab ni. 3 tahun pun saya rasa macam pas-pas saja macam tu. Yang lain tu setahun dah boleh dah. Bab ni sebab dia kadang-kadang masalah datang
lain orang lain. Nah, dia memang betul-betul mencabarlah. Ni bab ni. Okey Ustazah, terima kasih. Okey Jadi macam mana kita tutup ya majlis pada hari ini, insya-Allah. Kalau tak ada pertanyaan. Ada lagi tak yang nak tanya? Terima kasih. Last kalau siapa nak tanya, last soalan untuk Ustazah. Last soalan sebelum saya tutup. Kalau ada saya buka satu soalan, kalau tak ada saya tutup. Tak ada ya nampaknya ya. Semua dah jelas, semua dah faham. Jadi alhamdulillah untuk hari ini ya, masa pun dah 11.30, kita tutup ya Puan Hajah Maizun untuk malam ni. Ya, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada ya para pendengar, mudah-mudahan Allah memberi kepahamannya. Ya, kita baca tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perjumpaan kami pada hari ini perjumpaan yang Kau rahmati dan Kau berkahi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu-ilmu yang pada hari ini ya Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah juga perpisahan kami pada hari ini perpisahan yang Kau redai ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Minta maaf semua ya atas apa-apa sahaja keterlanjuran atau kekasaran bahasa saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalam Ustazah. Ya saya. Alhamdulillah. Ustazah penat tak Ustazah? Saya. Ustazah penat tak? Okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah best. Kanan sakit tapi cakap tak ada apa. Okey. Alhamdulillah. Ustazah memang perfect dalam bab ni. Memang saya suka sangat, detail sangat Ustazah berikan dan rasa macam compact, very compact sangat ni, dah masuk dalam ni, memang sangat best. Dan untuk jemaah semua, insya-Allah kalau diizinkan Allah, dimurahkan rezeki kami, insya-Allah kami akan menjemput Ustazah lagi. Selain daripada kelas macam ni, kita akan buat pengurusan jenazah Ustazah. Insya-Allah. Pengurusan jenazah ni bukan kita nak kapankan jenazah, bukan tu. Pengurusan jenazah ni ada berapa bab ni Ustazah? Dia 7 campur menziarahi pesakit 8 bab. 8 bab. Sangat best. Dia daripada mula pesakit tu sakit. Kalau ibu ke bapa kita, macam mana kita nak uruskan? Dia sakit, sampai dia nazar, apa waris ataupun keluarga ni yang boleh lakukan yang terbaik untuk yang sakit tu. Dan itu sangat best, sangat detail. Jadi kita semuanya yang hidup pasti akan mati, dan kita pun ada keluarga-keluarga di keliling kita. Jadi kalau kita belajar dengan lebih detail tentang perkara ni, insya-Allah kita pun boleh ajar anak-anak kita, mana tahu nanti masa-masa kita pula kan. Jadi saya pun nasihatkan kepada semua, tunggu jadual tu, insya-Allah saya akan berusaha dengan Ustazah. Kita cuba ambil hari pagi Ustazah Boleh insya-Allah. Okay, pagi is the best lah, mungkin dalam pukul 11 ke. Kalau pukul 9 tu kita dah full, pukul 11 ke insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Terima kasih kerana stay dekat kelas ni. Alhamdulillah tadi hampir 40 Alhamdulillah, nanti kita promote lagi dekat Facebook pun. Ramai juga yang menonton, alhamdulillah. Dan harap semuanya boleh share dan like, share page Majlis Ilmu Online. Kita dah ada page, jadi semuanya kita akan masuk ke sana. Boleh share ni, Ustazah punya live hari ini pun boleh share juga kepada semua sahabat-sahabat yang lain. Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih jemaah semua ya. Alhamdulillah. Ustazah.
Ustazah. Rumah ngaji. Studi Ustazah. apa kuliah saya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, Assalamualaikum. Thank you Kak Mai. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Okey. Okey, saya end ya. Terima kasih.